wajib ada bila kita buat majlis keramaian. Contohnya kalau kita pergi majlis perkahwinan ada puding, kita pergi majlis al-lahir pun ada puding, bila kita buat makan-makan ke potluck ke semua ada puding kan. Jadi bagi saya aneka puding, tak kisah puding apa, sentiasa jadi pilihan untuk hidangan rakyat Malaysia. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi dan juga disanjungi. Begitulah juga anda penonton-penonton wanita hari ini yang sentiasa kami sanjungi. Sentiasa menemani anda dari Isnin hingga Sabtu. Hari ini ada sesuatu yang istimewa khusus untuk ibu-ibu, puan-puan tak tahu mungkin apa yang nak dikongsikan bersama dengan anak-anak dan juga seisi keluarga pada hari Sabtu anda. Hari ini kami bawakan istimewa untuk anda. Jadi kena terus bersama kami kerana hari ini pastinya inspirasi kepada anda. Dan tapi sebelum itu kami juga ingin mengingatkanlah berkenaan dengan status keadaan semasa sekarang ini COVID-19 yang mana ketika ini dilaporkan sejak semalam mencatatkan 3,381 kes. Saya nak cakap Fiza kan sekarang ni kan banyak orang memerlukan kenduri kahwin dan sebagainya kan. Kita kena terus untuk menjaga SOP dan juga kalau ada kenduri yang macam tak ajak keluarga sendiri tu, tak apa, jangan risau sebab selamat sebenarnya. Kalau lebih ramai jemputan tu lebih bahaya kan. Tapi dan kita juga mungkin boleh galakkan juga kepada anda penonton-penonton kan. Kalau mungkin nak berjumpa dengan rakan-rakan, nak pergi kenduri kedara, nak buat parti hari jadi anak ataupun sebagainya. Sekarang ni self test kit tu memang dah murah dan insya-Allah mampu milik. Jadi kalau adalah lebih baik sebelum kita nak berjumpa dengan kawan-kawan yang bukan dalam bubble kita ni, kita galakkan untuk mereka buat dahulu self test kit tu, tunjukkan hasil ujiannya, kemudian barulah kita berjumpa. Sekurang-kurangnya itu usaha kecil kita bagi memastikan diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita insya-Allah dalam keadaan yang selamat. Betul. Saya nampak pagi tadi awak kongsikan juga kan awak punya hasil daripada ujian tu. Baik, ini satu lagi berkenaan dengan amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang mana kawasan Kondo dan juga Reef North diramalkan dalam keadaan hingga 11 Januari, maafkan saya, 2022, kategori pertama 40-50 ketinggian ombak. Sangat bahaya ni kan. Kita harapkan siapa sahaja yang sedang bercuti tu hati-hati walaupun di mana sahaja kan, tak kisahlah di dalam negeri ataupun di luar, hati-hati jaga keluarga anda. Ya, yang paling penting sekali kalau anda berada di sekitar pesisiran pantai, pastikan anda sentiasa berhati-hati. Apatah lagi kalau nak melakukan sebarang aktiviti pantai dan ikut serta patuh arahan-arahan yang telah pun ditetapkan oleh pihak-pihak keselamatan. Dan ini yang berlaku semalam di Pulau Pinang yang mana sebuah menara pemantauan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pulau Pinang yang terletak di sekitar kawasan pantai Batu Feringgi di Georgetown tumbang akibat daripada hakisan pantai. Jadi inilah yang dikatakan yang mana menara pemantau APM setinggi 10 meter ini telah tumbang akibat daripada fenomena angin air pasang tinggi yang menghakis sebahagian pantai Batu Feringgi. Jadi pastikan anda sentiasa berhati-hati kalau adalah sebarang aktiviti-aktiviti laut yang ingin anda lakukan. Dan ini di dalam negara. Sebenarnya kalau anda mengikuti berita dan juga perkembangan di luar negara, di Bandar Aceh juga ketika ini sedang banjir yang teruk yang telah pun mengorbankan lebih daripada 6 orang di sana. Jadi di mana saja anda berada, insya-Allah kita jaga diri kita, jaga insan-insan di sekeliling kita dan yang paling penting kita kena cakna apa yang berlaku di sekeliling kita dan kalau kita ada informasi yang tepat dan lebih kita boleh kongsikan bersama dengan ibu, ayah ataupun atuk nenek kita yang mungkin tak berkesempatan nak sentiasa mengikuti perkembangan semasa ini yang berada sendirian di kampung dan sebagainya. Kita doakan segalanya dipermudahkan untuk saudara-saudara kita di Aceh. Dan hari ini Fiza sebenarnya kan saya sangat-sangat teruja lah sebab apa?
Topik kita hari ini memang sangat terkenang. Zaman dulu-dulu kan kalau kita pergi kenduri ke ataupun buka puasa, confirm pasti ada agar-agar sirap. Betul. Dan kalau saya kan, kalau agak-agak kita panggil lengkong lah. Kalau saya panggil lengkong. Lengkong sirap ni mak saya, kalau maksud arwah nenek saya sakit dulu. Jadi arwah nenek kalau tak selera nak makan je, mak saya mesti akan buatkan lengkong sirap tu. Kadang-kadang diletakkan lychee dalam. Lagi sejuk, tapi lagi yang sedap. style old school punya lah kan, yang zaman dulu punya. Okey, tapi sebelum kita nak kongsi dengan lebih lanjut lagi tentang perkongsian topik kita hari ini, apa kata kami bawa anda semua untuk kita lihat perkongsian daripada aplikasi TikTok ini yang sempat dirangkumkan oleh Syifa. Silakan. Jelly dan puding. Tak perlu telur, tak perlu kukus, tak perlu. Ada orang tak suka makan sebab dia ada bauhannya telur. So kita buat puding caramel tak ada telur. Untuk caramel itu, korang kena pastikan dia berwarna perang-perang dan jangan sampai hangit. Nanti tak sedap bila makan. Untuk gantikan telur, kita gunakan serbuk agar-agar. Pilih yang clear tau. Siap masak, bolehlah tuangkan kat atas caramel tadi. Korang kena sejukkan dulu dan bolehlah terbalikkan macam ni. Ketuk-ketuk sikit saja nak bagi tengok kekedikan puding ni. Terliur rasanya melihat perkongsian itu tadi kan, dan sebenarnya rakyat Malaysia ni memang cukup kreatif. Daripada lengkong yang biasa tu, macam-macam boleh dijadikan satu kreativiti yang cantik untuk dinikmati dan juga dihidangkan. Ada orang puding ataupun jelly ini dijadikan hantaran untuk bertunang, nikah ataupun dekorasi makanan untuk sebarang majlis kerajaan. Tapi hari ini saya nak kongsikan kepada anda, ini antara yang pernah menjadi trend di sekitar tahun 2019 dan tahun ini kembali menjadi trend dan cukup popular. Selain daripada kek kan, kadang-kadang kita berikan untuk hari jadi, ini juga antara yang paling popular, iaitu kita panggil apa ni? 3D jelly cake. 3D jelly cake. Itu dia. Dan kita hari ini bersama dengan Dian Surini Muhammad Amir yang nak kongsi kepada anda penonton-penonton cara untuk membuat kek 3D jelly. Betul? 3 dimensi. 3 dimensi. Okey. Mungkin Dian boleh kongsikanlah kepada penonton, sambil-sambil kita buat tu, sambil-sambil kita boleh kongsikan kepada penonton, dah berapa lama sebenarnya membuat kek 3D jelly ni? Saya dah 4 tahun mencuburi bidang. Silakan. Mencuburi bidang ni. Kemudian? Okey, 3D jelly ni kita perlu ada tiga bahan utama. Serbuk jeli, gula dan air. Okey, serbuk jeli, gula dan air. Sama juga kalau macam kita buat jeli biasa kan. Tapi penonton-penonton dan abang juru kamera, kalau kita lihat dekat depan ni ada macam-macam jenis peralatan. Belum lagi dalam bekas ni. Dian, okey, Dian boleh kongsikan tak kepada penonton ini apa sebenarnya ni perkakasannya? Ini contoh jarum nak buat bunga. Ada berbagai jenis bunga. Okey. Ada bunga tulip. Ini kalau ini apa? Ini kelopak dia lah. Kelopak dia. Jangan gelak, saya tak tahu. Okey, ini kelopak ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maksudnya kalaulah penonton-penonton kita nak buat kek 3D jelly ni, Dian, dia tak boleh suka-suka buat macam guna apa yang ada kat rumah, tapi kena ada peralatan yang khas. Dia kena ada khas, ada jarum dia dan picagari ni. Oh, okey. Alright, okey. Dian, tadi Dian katakan 3 bahan asas yang perlu kita ada. Apa dia tadi? Kita ulang semula. Serbuk jeli, gula dan air. Okey, serbuk jeli, gula dan juga air. Ini kalau boleh dikongsikan kepada penonton, ini yang dah dibancuk oleh Dian. Ya. Okey, boleh kongsikan tak apa perisa yang ada ni sebenarnya?
Ini adalah warna dia rasa buah-buahan. Okey. Kemudian rasa buah-buahan. Rasa buah-buahan dan untuk kita buat bunga lah. Untuk kita buat bunga. Jadi ini ada dicampur dengan jeli ataupun tidak? Dia dah dicampur dengan jeli. Ini flavor mangga. Okey. Ini sirap. Honeydew. Ni soya. Okey, ini kiranya rasa ataupun Rasa, perisa-perisa ya. buah-buahan tu supaya kalau kita masukkan dalam jeli ni dia berasa. Ya. Okey. Alright, okey. Ini ada contohnya. Ini jeli kosong lah kan. Ini sebagai orang kata base lah. Kita ikut suka hati kita lah kan. Nak bentuk macam mana. Kalau kita lihat hasilnya ni ada bentuk love, ada bentuk bulat. Yang ini ada bentuk besar dan ini tugasan saya bentuk love. Okey, mungkin boleh dikongsikan. Okey, jeli ni ada 2 lapisan. Lapisan yang pertama ni untuk kita buat bunga dia lah. Okey. Lapisan yang kedua untuk kita letak buah-buahan. Okey, jom kita boleh tunjukkan ke sekarang kepada penonton kita? Ya, boleh. Okey, perlu ada picagari. Ya. Nak buat. Oh, saya buat satu ya? Cabaran betul ya? So, apa? Betul mencabar ya, Fatin? Betul. Okey. So, apa yang saya perlu buat sekarang ni? Saya masukkan dalam ni? Ya. Ini bentuk apa ni? Ini nak buat dia punya putik dia tu. Putik dia. Okey, dia nak tanyalah juga. Dah 4 tahun buat 3D cake ni kan. Macam mana boleh tiba-tiba berminat untuk buat 3D ni? Selalu kat rumah mak saya buat lengkong je. Lengkong sirap. Mulanya saya suka buat sebab anak saya suka makan. Okey. Jadi saya nak menambah minat dia. Saya try lah. Saya buat cheesecake, saya buat jelly cake. Saya pun try lah ni. Ya. Apa yang saya kena buat ni sebenarnya? Kena cucuk kat tengah-tengah. Saya cucuk kat tengah-tengah ni. Macam ni? Tegak macam ni ke? Ya, betul. Jangan gelak Siapa gelak, siap. Okey. So, cucuk macam ni? Macam ni. Lepas tu, sampai dalam ke tak payah? Sampai dalam ke bawah sikit. Sampai ke bawah sikit? Tu cucuk sikit. Sikit je? Sikit je. Oh. Betul. Tarik atas. Tarik atas? Tu sebelah dia pula. Oh, sebelah dia pula. Ini kita nak buat apa sebenarnya ni? Dah rosak dah orang punya. Tak apa. Okey. Kita tanya soalan seterusnya. Kalau tak jadi macam ni, macam mana kita nak buat? Jadi. Oh, jadi. Dia kata jadi. Jadi. Dia betul kan? Boleh jadi. Jangan gelak dulu. Okey. So, berapa lama masa yang diambil sebenarnya oleh Dian untuk belajar untuk buat 3D layer cake, 3D jelly cake ni? Untuk mencucuk saja dalam 3-4 jam lah saya buat. Mencucuk saja 3-4 jam ya. Okey. So, selalunya kebiasaannya kan daripada mula minat untuk buat untuk anak je, sekarang ni dah pun menjual kan kek ni kan. Bagaimana permintaan pelanggan-pelanggan? Maksudlah macam mana tu? Alhamdulillah mendapat sambutan sebab ramai yang berminat. Mula memang agak sukarlah kita nak buat ni. Lama-lama kita kena banyak praktis. Dan kita kena banyak bersabar lah. Banyak bersabar, ya betul. Saya yakin betul. Banyak bersabar tu paling penting sekali ya. Banyak bersabar Okey. So sambil Dian nak buat dan nak siapkan ni kan, mungkin Dian boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita lah kan. Kalau mereka nak mencuba atau kalau kita lihat ni ada macam-macam jenis bentuk, ada macam-macam jenis rekaan. Macam ini bawahnya ada buah laici, kemudian di atasnya ada bunga-bungaan dan ada tulisan juga kan. Kalau macam ni berapa lama masa yang perlu untuk menyiapkan satu 3D cake jelly ni? 3-4 jam. 3-4 jam je? 3-4 jam. Hebat ya? 5 jam. 5 jam, okey. Sebab dia ada 2 lapisan. 2 lapisan. Mula kita nak kena masak dia punya ni. Jelly? Dalam 1 jam lebih. Okey. So, kalau nak tempah berapa lama sebelum ni? 3 atau 5 hari sebelum tarikh. Oh, 3 atau 5 hari sebelum tarikh. Last minute macam Princess Abjahan tak dapat nampaknya. Okey, kalau orang nak berminat, nak cuba rasa kelainan, keenakan dan melihat sendiri perbezaan kehalusan seni tangan Dian ini, bagaimana caranya untuk mereka membuat tempahan di media sosial? Anda boleh lihat di IG saya, Bunga Indelicious, atau DM, WhatsApp terus. Dan saya akan delivery melalui Lalamove, Grab
Boleh online lah. Dan saya juga akan hantar sendiri. Okey, baiklah. Dian, sambil Dian mengajar saya membuat tutor untuk saya belajar untuk buat putik bunga ni. Saya tak tahu jadi bunga apa ni. Kita akan bersama dengan Fatin, yang mana Fatin akan bersama dengan Aunty Nuraini yang nak kongsi cara untuk buat puding roti. Silakan. Itu dia antara perkongsian daripada Fiza. Terima kasih banyak-banyak. Saya bukan tahan sabar tapi saya tahan gelak tengok awak. Okey, tak apa. Kita nak teruskan perkongsian kita hari ini yang mana kita ada tetamu jauh dari Ipoh Perak. Kita nak memperkenalkan Aunty Nuraini Ahmad yang mana akan berkongsi berkenaan dengan jeli. Assalamualaikum, Aunty. Aunty minta tolong unmute kan? Kita tak dengar suara Aunty. Aunty? Minta tolong tekan yang ada mikrofon tu boleh? Okey, Assalamualaikum. Aunty boleh dengar? Okey, masih lagi tak dengar. Kita nak minta Aunty tolong tekankan unmute tu. Barulah boleh dengar suara. Minta tolong. Boleh, Aunty? Okey, tak apa. Sambil-sambil Aunty nak tekan untuk unmute tu, saya nak kongsikan sesuatu berkenaan dengan agar-agar ni. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu juga. Di mana agar-agar ni, fakta berkenaan agar-agar ni sebenarnya boleh mengurangkan tekanan perasaan. Sebab apa? Asid amino essential yang terkandung dalam agar-agar dipercayai terbukti dapat membantu orang yang sedang stres. Malah ianya juga baik untuk dimakan setiap hari. Ini salah satu fakta yang menarik sebenarnya yang boleh kita kongsikan. Baik, kita nak terus juga bersama dengan Aunty Nuraini sekali lagi. Kalau Aunty telah pun bersedia. Assalamualaikum, Aunty Nuraini. Assalamualaikum. Aunty minta tolong tekan unmute yang dekat ada mikrofon tu. Minta tolong tekan. Dekat skrin Aunty tu. Boleh? Okey. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan cuba sekali lagi dengan Aunty Nuraini. Tapi sebelum itu, kita nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Kita nak terus bersama dengan Aunty Nuraini Ahmad. Kita nak sekali lagi cuba. Assalamualaikum, Aunty. Waalaikumsalam. Dapat pun dengar suara. Okey, Aunty. Kita dah tak sabar nak dengar perkongsian Aunty berkenaan dengan jeli ni. Kalau boleh dimulakan. Hari ini kita nak kongsikan apa dengan penonton WHI? Saya rasa terharu lah, seronok dengan dapat. Ke? Terima kasih. Silakan, Aunty. Jeli yang saya buat tu memang resepi yang terbaru. Okey. Gunakan buah-buah tempatan pun boleh, buah-buah import pun boleh. Okey, Aunty. Kalau kita tahu kan, jeli ni sekarang ni kalau lepas kita makan, kita sukalah kalau ada pencuci mulut. Tapi jeli yang Aunty hasilkan ni, apa kelebihan dia? Kelebihannya kalau kita nak buat hantaran ke, nak buat setting cantik kan dalam kita punya letak atas meja kan. Itu yang istimewanya. Tapi rasa memang sedap. Boleh cuba resepi tu. Okey, kalau kita tengok ni Aunty sedang menggunakan ataupun meletakkan buah-buahan tu kan Aunty kan. Apa antara pantang larang kalau kita nak menghasilkan jeli ni? Dia dah kita letak buah-buahan tu, kita pun siapkanlah jeli yang kosong yang ada gula jugalah. Tapi tuang ke dalam tempat buah-buahan tu. Jangan laju sangat, takut dia lari pula dia punya kedudukan buah. Okey. Ini saya tengok dekat visual ni, Aunty ada menggunakan santan ni. Ini untuk apa? Bukan santan, itu susu cair. Susu cair. Maafkan saya jauh, Aunty. Tadi saya gelakkan Fiza, menggelakkan saya. Okey, Aunty, itu apa sebenarnya? Apa yang sedang dilakukan? Bila kita dah set agar-agar yang kosong tadi, kemudian kita masaklah agar-agar yang campur susu. Okey. Lepas tu kita taruhlah sirap bandung pula. Sedapnya. Okey, kalau kita tahu kan agar-agar ke jeli ni dia lagi sejuk, lagi sedap. Tapi Aunty, berapa lama tempoh kalau kita nak letak dalam kita punya peti ais tu untuk dia bertahan? Ada tips tak kalau boleh dikongsikan? Rasanya selama-lama boleh. Sebab apa?
dalam fridge kan sejuk. Ha. Itu tahan. Buah-buah tu pun tahan. Oh, okey. Lagi lama lagi sedap orang cakap kan. Okey, Aunty, kalau boleh nak dikongsikan juga dekat mana penonton-penonton WHI dah terliur dah tengok apa yang Aunty hasilkan, jelly lah, macam-macam lagi, di mana mereka boleh dapatkan? Saya company ini sedang berada di nombor 102 Kebun Raya On Garden. Nama Nora Cake House. Itu antara Instagram kalau anda berminat, dan boleh dapatkan di Instagram norakicks_ipo. Dan boleh terus order dengan Aunty. Aunty, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan WHI hari ini. Nanti ada rezeki kita nak rasa Aunty punya jelly tu. Assalamualaikum, Aunty. Datanglah. InsyaAllah. Senang. Lepas tu kita orang pun nak buat satu kafe Nora Cake House. Okey, insyaAllah. Nanti kita akan datang. InsyaAllah kalau ada rezeki. Semoga berjaya, Aunty. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu berkenaan dengan jelly daripada Aunty Nuraini Ahmad. Dan sekarang ini kita dah selesai 3D puding. Kita dah selesai jelly. Sekarang ni kita nak kongsikan berkenaan dengan puding trifle, yang mana tetamu kita hari ini iaitu Raja Syazwani Raja Sulaiman. Kita panggil Rina lah kan, lengan lebih mesra. Okey, Rina, hari ini apa kita nak kongsikan dengan penonton WHI? Okey, hari ini kita nak buat puding trifle. Actually, puding ni memang paling senang sekali. Because, yes, paling senang. And bawah ni kalau Fatin boleh nampak, ada layer. Misalnya kita akan pakai dalam bowl besar ni. And kita akan layerkan dengan Swiss roll. Okey. Lepas tu, barang-barang yang kita perlukan ialah custard. Kalau kita nak letak buah pun, kita boleh letak buah. Okey, kalau boleh kan, Rina kongsikan juga berapa lama tempoh trifle ni dia boleh bertahan? Trifle ni boleh bertahan ke 3-4 hari saja sebab kita pakai fresh food kan. Kalau ada juga penonton-penonton ataupun pelanggan yang macam tak nak buah-buah lah, kita nak cuba letak cookies ke, boleh ke? Boleh. Ada juga yang tak makan buah, and selalunya boleh letak cookies juga macam Oreo, and then kita boleh pakai tiramisu punya sponge cookies. So terpulang dekat kita untuk letak dalam tu. Okey, kalau kita tengok bukan hanya ada puding trifle yang Rina bawa hari ini, kita ada juga fruit pudding. Betul. Kita ada, ini apa Rina? Yang ini base dia biscuit, tapi dia layerkan dengan puding. Oh, okey. Ada elemen cheese ke? Tak ada. Oh, tak ada. Wow. Memang puding. Yang ini pula? Yang ini base dia cake, and then puding. Lepas tu kita letak cream. Okay. Itu saya berminat tu, yang warna biru tu. Itu apa kita panggil? Yang ini sekarang kan tengah viral. Kau Fatin kan? Dengan yang ni kan? Sekarang kan tengah viral dengan titisan air hujan. Okay. Nama dia ke? Ya, saya. Okey. Dia ikut perkembangan semasa lah. Dan dessert ni daripada Japan sebenarnya. Dan sebenarnya dia buat pada jelly. Okey. Lepas tu kita makan dengan brown sugar dan kacang soya. Okey. Ada juga antara penonton yang mungkin diorang keliru jelly dan juga agar-agarnya. Apa antara perbezaan kedua-duanya, Rina? Jelly ni selalunya kalau kita masak ni, dia kenyal bila kita makan. Tapi kalau agar-agar ni dia berbanding dia keras sedikit lah. Okey. Tapi kalau agar-agar ni kita simpan dalam fridge, dia akan bertukar menjadi air semula. Okey, itu antara perkongsiannya lah. Okey, berbalik kepada puding trifle ini, dah berapa peratus dah ni? Dah siap ni, Rina? Ini dah 80% dah ni. Okey, dan seterusnya kita akan letakkan? Seterusnya kita akan letakkan. Oh, saya lagi ke? Awak ada komplot dengan penerbit saya ke? Okey, Rina mulakan dulu. Pipe macam mana kita nak. Roasted. Nervous pula saya, Rina. Rina, kalau ada kan trifle ni dia cakap tak nak manis sangat lah, apa yang kita kena kurangkan? Selalunya memang trifle ni agak manis. Tapi dengan pembuatan custard tu kita boleh lesskan dia punya gula juga. Oh, okey. Rina nak buat sampai habis pun tak apa, Rina? Tak apa, boleh cuba. Saya baru nak. Senang buat duit. Penerbit saya cakap. Saya bukan apa, saya takut nanti ramai yang order, Rina. Boleh. Kita boleh buat roast cantik-cantik. Okey.
Okey Rina, kalaulah nak order dengan Rina kan berapa lama? Kalau Rina cakap tadi senang je nak buat, berapa lama untuk kita nak ambil tempahan tu dan mereka boleh dapatkan? Selalunya diorang boleh buat tempahan Okey. 3 hari sebelum lah. Okey, 3 hari sebelum. Kalau besar begini berapa harganya Rina? Besar begini saya belum pernah lagi jual lah. Okey. Ini memang eksklusif di Ini WHI. eksklusif di WHI sahaja. Okey. Kalau boleh nak jugalah Rina kongsikan IG Rina kepada penonton-penonton WHI. Okey, boleh dapatkan di Chef Rajawina di Instagram saya. Okey, hari ini banyak gelak sebenarnya kan. Tapi kejap lagi kita cuba dengan manis-manisan. Kalau boleh dikongsikan juga, sekarang ini ramai permintaan untuk trifle ataupun agar-agar. Jelly. Jelly? Jelly ya saya. Memang ramai. Selalunya kita pun memang sebab saya basically saya memang ada buat kelas untuk budak-budak dan memang sebab senang kan benda ni nak buat. Okey, itu menarik tu. Kelas untuk budak-budak tu apa antara aktiviti yang Rina akan buat? Memang diorang akan buat hands on sendiri. Daripada mula sampai siap. Okey, kejap lagi saya kena PM tepi. Saya boleh cuba bawa hantar anak saya. Baik, kita nak tengok jugalah apa kawan kita dekat sana tu dah siap ke dia punya 3D puding. Silakan Fiza. Saya sebenarnya Fatin, masa awak tengah buat truffle tu, saya WhatsApp kat saya punya producer. Boleh tak buka mic saya nak kacau Fatin? Apa dia tak perasan? Saya nak cakap kat awak senang buat duit pegang nampaknya. Bukan. Ustaz banyak gelak nanti. nampak mudah di situ, nampak permainan awak di situ Fatin. Okey, saya nak tunjukkan hasilnya walaupun tadi Fatin gelak-gelakkan saya, dia kata bersabarlah Kak, dia kata saya nak tunjukkan hasilnya walaupun jadi-jadi tidaklah. Tapi untuk pertama kali okey tak ni? Okey. Okey je. Excellent. Excellent. Okey. Ulang lagi sekali. Excellent Fatin. Lepas tu ini hasilnya, tapi sambil kita nak commercial break tu nanti, saya ada satu lagi task sebenarnya yang mana dia nak suruh saya buat daun. Yakin Yakin pasti Saya harap dia tak menyesal, tapi sambil-sambil kita nak buat daun tu, apa kata kita saksikan dahulu satu bingkisan tentang satu lagi kek yang cukup popular, iaitu tentang pandan layer cake. Tapi bukan biasa-biasa, kerana pandan layer cake ni ada agar-agar di dalamnya. Kita saksikan. Sukar mendapatkan kek lapis pandan yang sedap dan menepati cita rasanya, lantas telah mengilhamkan inspirasi buat Nurul Huda Daud 30 tahun dan suaminya Azizul Hafiz Abu Hassan untuk menceburi bidang pembuatan kek dan juga puding. Bermula sekadar suka-suka sekitar tahun 2018, kini ianya mampu menjadi sumber pendapatan buat mereka sekeluarga. Permulaannya sebenarnya saya minat dengan kek pandan layer ni, tapi susah nak dapat. Jadi daripada situ saya terlintas nak buat kek pandan layer ni lah. Sebagai perniagaan, alhamdulillah sambutannya pun sangat menggalakkan. Setiap bulan Nurul Huda dan suami akan menghasilkan lebih kurang 50 biji kek lapis pandan pelbagai perisa. Malahan pelanggan juga boleh mengubah suai kek mengikut kehendak dan cita rasa masing-masing. Rasanya yang lembut dan lemak berkrim membuatkan kek ini digemari oleh segenap lapisan masyarakat. Secara umumnya memang pandan layer ni memang saya rasa boleh dikatakan antara kek kegemaran rakyat Malaysia, yang mana pelanggan saya ada yang Melayu, ada yang Cina, ada India. Kebanyakan yang menempah ada untuk office, mungkin untuk makan-makan. Ada setengah customer ni jadikan kek pandan layer ni diorang request untuk tulis, untuk dekor. So sebab tak semua customer yang nak makan kek yang berkrim, maka dia jadikan kek pandan layer ni sebagai kek penyambut hari jadi ataupun anniversary. Nampak ringkas, namun bagi menghasilkan kek lapis pandan ini, ianya mengambil masa sekurang-kurangnya 6 jam sebelum siap sepenuhnya. Bukan kek biasa kerana ianya dilapisi lapisan kek dan agar-agar puding berperisa. Setiap lapisan perlu diratakan dengan teliti supaya apabila dipotong, ianya akan kelihatan cantik. Untuk pembuatannya pula, untuk permulaan mungkin agak sukarlah sebabnya kek ni dia ada banyak stepnya nak buat. Mungkin agak rumit sikit, tapi lama-kelamaan okeylah. Bak kata pepatah orang kata, alah bis tegal biasa.
Seiring peredaran zaman, inovasi terhadap rasa dan tekstur puding serta agar-agar ini membuatkan ianya masih disukai ramai termasuk kanak-kanak dan orang dewasa. Puding ni bagi saya dia boleh kata menu wajib ada bila kita buat majlis keramaian. Contohnya kalau kita pergi majlis perkahwinan ada puding, kita pergi majlis al-lahir pun ada puding. Bila kita buat meeting office ke, makan-makan ke, potluck ke, semua ada puding kan. Jadi bagi saya aneka puding, tak kisah puding apa, sentiasa jadi pilihan untuk hidangan rakyat Malaysia. Justeru tidak lengkap sesebuah majlis tanpa adanya kek dan agar-agar sebagai pencuci mulut. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Seronok kan kita tengok orang buat jelly dan sebagainya. Mungkin ia juga dapat memberi inspirasi kepada anda. Tetapi kita bersama dengan Atira ketika ini yang nak berkongsi juga kepada kita apa antara cara penjagaan diri khususnya untuk wanita bersama dengan Jamu Jelita. Assalamualaikum, apa khabar Atira? Waalaikumsalam. Khabar baik Fiza. Apa khabar Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Atira sihat? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey, Atira, rasanya rata-rata penonton wanita hari ini nak tahu apakah yang nak dikongsikan oleh Atira bersama Jamu Jelita hari ini. Okey, terima kasih Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan. Rasanya Fiza belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada semua penonton wanita hari ini dan juga semua pengguna setia produk dari Jamu Jelita. Dan Fiza, bila kita bercakap pasal tahun baru atau percaya semua orang akan ada pasang azam setiap tahun. Dan tahun ini yang mana tahun 2022 dan anda merupakan salah satu individu yang memang dah nekat. Tahun ni memang aku nak pakai baju yang tersimpan dalam almari itu sebab tak muat. Jadi aku kena buat sesuatu. Jadi sebab tu hari ni Jamu kita datang wanita hari ini. Kita berkongsi kepada anda produk Lemon Curve. Yang mana ini adalah produk yang kalau anda nak tahu merupakan produk yang mendapat permintaan yang sangat tinggi di pasaran. Dan kalau kita bercakap pasal nak ada badan menawan, ramai dekat luar tu. Semua orang yang Fiza nak ada bentuk badan menawan, nak badan ringan, nak ada berat ideal. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia ada satu masalah yang mana anda kurang serat dalam tubuh badan. Jadi sebab itulah anda ada masalah sistem pengalaman yang tidak sihat. Dan segala yang kita makan hari-hari, kadang-kadang tu ada orang yang makan lebih daripada 3 kali, lebih 4 kali, tersimpan 2-3 hari, tak lawas, jadi punca toksin bertambah. Dan juga ini juga merupakan salah satu Fiza, punca masalah berat badan bertambah. Jadi tambahan pula dengan kita ni kurang pergerakan. Kita memang tidak bersenam. Lagi-lagi yang duduk office tu kalau 8 jam duduk je kat kursi, kita kurang bergerak. Orang kata apa, tidak bergerak tubuh tu, tidak bersenam. Jadi ia juga merupakan salah satu punca saiz ataupun berat kita naik secara mendadak. Dan anda kena ingat bahawa kalau kita tidak amalkan pemakanan yang sihat, tidak amalkan gaya hidup sihat dan kita ada masalah sistem pengalaman yang tidak lancar, ia turut menyumbang kepada masalah berat badan ataupun kita ada masalah saiz fizikal tidak seimbang. Jadi sebab tu hari ini Jamu kita nak berkongsi kepada anda tentang produk Lemon Curve seperti anda dapat lihat di kaca TV. Ini adalah produk yang kita formulasi dengan menggunakan ekstrak daripada inulin ataupun inulin terkenal dengan kandungan orang panggil serat dietary soluble fiber yang mana penggunaannya bantu melawaskan, bantu singkirkan lebihan makanan dan toksin dalam tubuh yang kalau anda nak tahu jika tidak disingkirkan inilah punca berat badan kita bertambah, perut kita meninggi, saiz fizikal tidak seimbang dan macam-macam masalah lagi. Jadi sebenarnya Fiza, ini adalah produk yang ramai dekat luar tu yang berkongsi dengan Atira. Anda boleh follow Jamu Jelita Official, tengok sendiri testimoni yang kongsikan dengan mengamalkan Lemon Curve. Alhamdulillah, badan dah semakin cantik, berat badan dah semakin ideal. Jadi yang mana tahun 2022, anda amalkan produk ni secara konsisten dan nekat ataupun azam tahun ni anda nak tunaikan, anda amalkan secara konsisten, insyaAllah tahun ini tahun yang anda akan dapat berat yang anda idamkan. Anda lagi yakin nak berpassion dan anda ada berat yang anda, orang kata apa, berat badan ideal. Barulah kita ni lebih yakin nak berpassion. Dan sebenarnya istimewa untuk penonton wanita hari ini, sekarang kita ada diskaun untuk anda. Anda boleh lihat di kaca TV, Lemon Curve sekarang ada promosi. Untuk permulaan boleh cuba pack kecil dulu, tak ada masalah. Berharga cuma RM35.
ada 10 seceh dan ini adalah produk yang boleh diamalkan bukan sahaja wanita Fiza tetapi lelaki pun. Sebab terpercaya sekarang ni bukan perempuan je nak jaga badan, nak jaga kulit, lelaki pun sama Fiza. Itu orang kata isteri beli boleh suami belikanlah untuk isteri jadi sama-sama boleh nikmati di rumah kan sama-sama jaga kesihatan dan badan dan sebagainya. Okey, kita nak kongsikan satu lagi produk itu tentang Pearl White Beauty Nest. Silakan Atira. Okey, untuk produk seterusnya tadi Atta bercakap tentang badan, tentang seks fizikal dan sebagainya. Atta percaya kulit pun sangat penting. Dan kenapa produk seterusnya nama Pearl White Beauty Nest? Sebab kita menggunakan ekstrak daripada bird nest ataupun sarang burung. Sebab kita tahu sarang burung mempunyai banyak kebaikan untuk penjagaan kuku, rambut dan kulit. Malah sarang burung ni telah diperakui, digunakan dari zaman dulu lagi untuk penjagaan kulit. Dan rata-rata kalau anda nak tahu, kajian mengatakan bahawa sarang burung mempunyai epidermal growth factor yang mana kebaikan sarang burung ni bantu untuk melambatkan kronologi penuaan, bantu untuk mereproduksi sel kulit baru supaya yang mana ada masalah kulit kita akan diperbarui dan tidak ada lagi masalah yang akan ada di kulit. Jadi rata-rata yang mana ada masalah kulit atau memang saya rancang untuk dapatkan Pearl White Beauty Nest ni sebab ini adalah produk yang akan bantu anda untuk ada kulit yang cantik, untuk kekal awet muda, untuk anda ada kulit yang flawless yang tak payah pakai tempat pun tak apa dah. Sebab dah pakai Beauty Nest ni kulit pun dah cantik, anda lebih yakin nak berhadapan dengan orang. Bukan sahaja badan kena cantik, Fiza, kulit pun kena cantik sebenarnya. Dan ini adalah produk yang kalau anda beli memang tak rugi. Kita menggunakan 100% ramuan sarang burung asli dan kita tahu kalau di luar harganya mahal. Tapi dengan Pearl White Beauty Nest RM39.90 saja, sekarang diskaun RM33.90 saja anda mendapatkan di Jombai. Dan seterusnya Fiza, kita bercakap pasal badan, kita bercakap pasal kulit, penjagaan dalaman sebagai wanita pun sangat penting. Kalau orang dulu kena amalkan makan jamu, amalkan orang kata apa blend herba-herba, tapi beza dengan orang sekarang yang mana kebalikannya tak suka sebab pahit, bau dan sebagainya. Jadi jamu kita mengambil inisiatif kami memformulasikan jus tradisi wanita, jus jamu moden yang kita menggunakan ekstrak daripada manja kani, kacik Fatimah, kunyit yang mana ia mempunyai banyak kebaikan untuk dalaman wanita. Dan mana terpercaya yang mana takut rasanya tak sedap, jangan risau. Jus tradisi wanita rasanya sangat sedap. Anda boleh amalkan oleh anak dara boleh, wanita berpantang boleh, ibu menyusu boleh amalkan, tak ada masalah. Dan kita juga menggunakan ekstrak daripada dongkuai. Kita campurkan herba kacik Fatimah, manja kani, akar serapat dan kita pilih dongkuai sebab dongkuai ini merupakan ginseng wanita. Jadi ginseng wanita ni akan bantu anda untuk ada tubuh badan yang lebih bertenaga, meningkatkan stamina dan sebagainya. Jadi kebaikan jus tradisi wanita ni sebenarnya mempunyai banyak kelebihan untuk dalaman wanita dan bantu wanita ada kesihatan yang lebih baik. Jadi secara ringkasnya anda di luar sana yang nakkan produk jamu kita secara diskaun, anda boleh dapatkan di kedai jamu, di kios kecantikan dan juga belian secara online di www.jombai.my. Dan anda yang nakkan badan menawan, tahun 2022 adalah tahun anda nak ada badan cantik, nak ada berat badan idaman, jangan lupa dapatkan Lemon Curl berharga RM35.90. Nak kulit cantik, nak kulit flawless, anda merupakan salah seorang yang ada masalah kulit, cari solusi, boleh dapatkan Pearl White Beauty Nest berharga RM39.90 dan jus tradisi wanita untuk wanita hebat di Malaysia. Baiklah. Ada tubuh badan yang lebih sihat dan sebagainya, boleh dapatkan dengan berharga RM35.90. Dan selamat tahun baru saya ucapkan buat semua. Terima kasih banyak Fiza. Terima kasih Atira di atas perkongsian berkaitan rangkaian produk daripada jamu jelita itu tadi. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti jangan ke mana-mana tau, nak tunjuk hasil jelly yang kita nak buat daun tadi. Pastikan bersama kami. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, ini sesuatu yang menarik untuk mereka yang sukakan e-game yang mana tahun baru ini 2022 Rev Media Group melalui rangkaian permainannya IGNC dengan membawakan kejohanan e-sukan yang pertama untuk tahun ini, Squad Up Athena khusus buat gamers wanita. Wow, dan di sebelah saya kita ada dua gamers wanita yang elok saya perkenalkan. Di sebelah saya Siti Nur Sahira Ahmad dan juga di sebelah sana Salsabila Kopmer. Apa khabar kedua-duanya? Baik. Okey. Baik, kita tahu kan antara hadiahnya sangat lumayan, RM21,000 dan juga RM40,000 kalau tak salah saya. Okey, apa antara strategi anda berdua kalau boleh dimulakan dengan Sahira dulu? Training hari-hari, kena selalu training untuk dapatkan chemistry antara teammate. Ya. Tapi macam mana sebenarnya tercetus idea kan? Kalau kita tahu wanita dan e-game ni sekarang ni baru lagi kan. Untuk Sahira dan juga Salsabila macam mana? Apa? Macam mana boleh tercetus untuk menceburi e-games ni?
sebenarnya dulu mula daripada minat daripada sekolah rendah. And then bila dah sekolah menengah ni, kita dah start nampak dah ada e-sport, pertandingan apa semua. Daripada situ cuba masuklah, cuba libatkan diri. And then dah lama-lama ada rezeki untuk menang. And then dapat jadi content creator. So daripada situlah. Okey. Baik, kalau kita tahu juga ada di luar sana yang sukakan e-game ni. Apa antara nasihat kalian, Sahira, kepada mereka untuk para wanita di luar sana kalau mereka teringin untuk menjadi seorang atlet e-sukan? Okey, sebenarnya bagi Ra bukan lelaki je boleh main game. Actually perempuan pun boleh main game and boleh terus berjaya juga untuk wanita. So kalau korang minat, boleh teruskan buat apa yang korang suka. Okey. Ini antara soalan yang istimewa nak saya tanyakan. Siapa idola anda dua? Okey, sebenarnya ramai kan. Perempuan ramai. Contohnya macam yang Erin paling Kara, mengidolakan. Erin Kara, Fatin Amisa kan. Kalau Salsabila? Kalau saya Fatin Amisa lah. Dia dalam bidang 4 Bukan Fatin Hamimah bukan. Lain cabangnya. Okey, kalau sekarang ini kan kalau kita nak buat dengan kalau sekiranya lah rezeki untuk memenangi pertandingan ini kan, duit yang menang tu apa antara sasaran yang dilakukan? Okey, biasanya kalau untuk streamer, content creator, of course dia akan upgrade PC lah. Untuk upgrade Itu PC. yang paling utama lah. Yes, untuk better quality. Okey, kalau Salsabila pula? Bagi saya sama juga untuk kita beli equipment daripada maybe segi kamera, setup, apa semua. Okey. Macam mana melihat sekarang ini wanita dan juga e-game? Kalau boleh kita bandingkan dulu tak sangat kan. Tapi sekarang ini dah semakin ramai yang menceburi. Kalau Sahira sendiri dalam kalangan kawan-kawan ataupun kenalan? Yes, ramai. Dia dulu kan game dia tak terlalu meluas. So sekarang ni macam ada ramai jugalah yang tahu pasal tournament, pasal e-sport semualah. And perempuan pun juga ramai. Okey. Kalau Salsabila sendiri kan, kita ibu bapa kan, kalau kita dulu macam asyik depan komputer je akan bising kan nak pergi mana, apa antara masa depan dengan e-games ni kan. Macam mana sebenarnya membahagikan masa dan juga apa pandangan ibu bapa anda? Sebenarnya saya bahagi masa memang dulu waktu malam je saya main. Waktu siang kita belajar lah Kita pergi sekolah apa semua tu. Waktu malam tu sampai pukul berapa awak tak tidur? Tak ada, saya tidur juga. Kiranya daripada 8 sampai 11 lah. Okey. Itu antara pengurusan masa lah sangat penting kan untuk kita menceburi e-games ini. Okey, harapan anda berdua di hujung perbincangan kita. Sahira start dulu. Saya harap orang dekat luar sana tu tak kira lelaki atau perempuan, kalau korang minat dalam bidang gaming ni boleh teruskan. Sebab actually dalam bidang streaming ni, gaming ni, masa depan dia tu cerah juga actually. Tapi tak semua orang tahu. Okey, bagi tahu mereka antaranya. Macam streamer, macam streamer, gamer. Kalau korang pro player, korang boleh join tournament. Prize pool dia pun besar juga actually. Baik. Terakhir daripada Salsabila? Bagi saya juga, harapan saya supaya banyak perempuan dapat libatkan diri dalam arena e-sukan. Sebab sekarang ni pun banyak dah pertandingan untuk wanita khususnya kan. Kita tak perlu bercampur dengan lelaki punya hak. So, dari situ boleh tunjukkan bakat. Tadi kita dah tanya dekat Sahira, kalau menang dia nak upgrade dia punya komputer. Kalau Salsabila pula bagaimana? Kalau saya maybe akan buat giveaway randomly untuk viewers, supporters. Okey, untuk ramai lagi untuk menggalakkan e-games daripada kalangan wanita. Baik, terima kasih banyak-banyak kedua-duanya, Siti Nur Sahira dan juga Salsabila kerana bersama dengan kita hari ini. Baik penonton, kita nak berehat seketika tapi sebelum itu kami nak anda saksikan TikTok gelagat adik yang berkatanya. Apa kata kita saksikan? Now look at this. Buka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duh, kita main Free Fire. Jangan tengok. Main je. Main je.
Dia tak cucuk. Tak cucuk. Dia sejuk je. Main game. Tegam je. Pegang elok. Dia tak boleh nguit. Dia diam. Okey, sekejap lagi hang tak cucuk sikit tau. Macam gigit. The woman was too stunned to speak. Semut je rasa. Jadi semua diam. Diam sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagilah aku menang. Itu dia. Tengok video adik tadi tu bersunat, mesti ramai juga dalam kalangan anda kat rumah tergelak-gelak kan. Ada mungkin dalam kalangan anak-anak anda ataupun mengimbas kembali kenangan anda. Sebab juru kamera saya kat depan ni, Abang Eddie, Abang Rahman, pasti tergelak-gelak. Tak tahulah mungkin orang terkenal zaman orang kecil-kecil pun macam tu ke macam mana. Dia orang tunjuk macam ni dekat saya. Okey, ini Dian, kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita kan. Sebenarnya Dian tadi, selain daripada kek 3D yang besar ni, ada juga kek 3D yang kecil-kecil ni kan Dian. Yang mana penonton atau kalau anda nak tempah, anda boleh je nak pilih bentuk unicorn untuk wanita perempuan. Kalau lelaki? Kereta, dinosaur. Kereta, dinosaur pun boleh. Dan kalau mungkin sesuai lah juga, kalau mungkin ada sekarang ni kan dalam musim pandemik ni kadang-kadang kita nak buat parti sebagainya kurang sesuai sangat kan. Mungkin kita boleh order tempah dan berikan kepada rakan-rakan kelas dan sebagainya. Okey, dengan penuh riak dan tak bohong. Tadi Fatin dia nak buat truffle, dia pun nak jadi gamer. Kita dengar, kita perhati. Okey, ini hasilnya tapi okey. Tetapi bukan saya yang buat. Dian yang buat. Saya tolong buat sikit-sikit kat tepi tu je. Ini tunjuk hasil yang saya buat tadi. Okey. Okey kan? Alright. Okey. Dan Dian, mungkin ramai juga dalam kalangan penonton tadi dah teruja. Kalau saya Fatin, saya dah buat keputusan. Okey, apa? Keputusan saya tempah saja. Tapi penonton yang rajin kan nak cuba berkreativiti dan sebagainya, mungkin mereka nak belajar caranya. Ada ke Dian buat kelas ataupun boleh ke apa cara untuk mereka belajar daripada Dian? Masa sekarang ni saya tak buka kelas lagi. Sebab ni kan. Tapi kalau nak belajar boleh belajar dekat YouTube. Okey. Sebab saya pun tak masuk kelas. Saya belajar melalui YouTube. Kalau nak belajar pada saya boleh. Saya boleh ajarlah rupa bunga macam tu. Okey, Dian, ini tadi soalan kita dah borak masa kita berehat tadi kan. Tapi penerbit saya dan juga rakan-rakan penonton mungkin nak tahu juga. Kalau kita gantikan ini sebagai kek hantaran contohnya kan, kadang-kadang hantaran ada orang daripada Selangor ni nak pergi ke Pahang, nak pergi ke Kedah kan. Adakah ia tahan lasak dan berapa lama sebenarnya dia boleh tahan berada di luar tanpa perlu kita masukkan ke dalam peti sejuk maupun berada di tempat yang sejuk dalam aircon dan sebagainya? Sangat tahan. Sebab saya pernah hantar sampai ke Kedah. Dia tetap sama macam tu. Walaupun terpelanting ke, lompat-lompat ke. Dia bukan terpelanting Mungkin kita boleh tunjukkan betapa kuatnya Betapa kuatnya dia begini. Dan lagi satu nak kongsikan kepada anda penonton, bila kita dah buat sebenarnya bentuk-bentuk ni kan Dian kan, sebenarnya kita boleh letakkan satu lagi lapisan Ya betul. Ni lapisan yang pertama. Okey. Lapisan yang kedua ada buah. Ada buah. Kalau nak buat strawberry, saya tadi pun tanya strawberry juga dekat sana. Boleh. Maksudnya kita masak buah sekali dengan jelly tu. Ya betul. Okey. Masak jelly dulu baru kita letak buah. Kalau dari segi penghantaran ataupun order tadi kan, adakah memang tempahan ini diambil untuk mereka yang berada di sekitar kawasan Selangor dan Kuala Lumpur ataupun mereka di luar kawasan pun boleh juga? Saya ambil Klang Valley dan Negeri Sembilan saja. Klang Valley dan juga Negeri Sembilan. Okey, insyaAllah kalau mereka nak order atau buat tempahan boleh pergi ke laman sesawang yang dikongsikan tadi. Dan Fatin yang saya punya tu jangan makan Okey, sebab dia memang hantu strawberry, jadi dia dah lock puding strawberry ni memang untuk Fiza Sabjahan lah. Okey, hari ini kita nak tunjuk hasil puding trifle yang dibuat oleh saya dan juga Rina. Memang saya percaya dia sangat mudah dan cepat untuk disediakan. Tapi kalau saya mungkin lama sikit. Dan Rina kata kena masukkan ke dalam peti air 1 jam dan baru boleh makan. Okey Rina, kalau nak dapatkan di mana? Kalau boleh sekali lagi kita kongsikan.
boleh tengok saya di Instagram, Chef Raja Wina. Okey, itu berkenaan dengan topik kita hari ini. Macam-macam kita kongsikan, ada banyak gelak. Kejap lagi kita nak try satu-satu puding jelly dan juga puding 3D tadi tu. Tapi penonton, dan kalau boleh kita kongsikan hari Isnin nanti, kami akan kembali semula dengan topik bangkit dalam membina hidup baru. Selepas bencana ni kan macam-macam kita depani kesusahan, kehilangan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita terus bangkit dan terus bersemangat. Terima kasih kita ucapkan kedua-dua tetamu kita, Rina dan juga Dian di sana kerana bersama dengan kita hari ini. Anda terus jaga diri, terus bersama kami. Kita jumpa hari Isnin nanti. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Putri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri